Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk memberkati majlis ilmu kita, kita mulakan dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in fi umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Yang berbahagia Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Pengerusi dan Ahli dan Kuasa Surau An-Najahiyah, seterusnya para asatizah, tuan-tuan, puan-puan sidang jemaah, muslimin, muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa ta'ala kerana dengan limpah kurnianya maka pada pagi yang berbahagia ini 19 Jamadil Akhir bersamaan dengan 1 Januari 2024 kita masih lagi diberikan rahmat, hidayah dan seterusnya peluang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk sama-sama bangun menunaikan salat subuh berjamaah, dan seterusnya kita berada dalam majlis ilmu. Mudah-mudahan dirahmati dan diberkati oleh Allah, insya-Allah. Terlebih dulu tuan-tuan, saya mohon banyak kemaafan kerana tak dapat hadir pada beberapa siri kuliah maghrib dalam beberapa bulan ini. Dan oleh kerana kalau ikut jadual kita pun sepatutnya pada hari Sabtu yang lepas, tetapi saya mohon dengan Tuan Pengerusi untuk diberikan ruang kalau ada kosong pada pagi ini. Alhamdulillah, ada rezeki kita dapat bersama kembali, dan insya-Allah kita masih lagi dalam perbahasan tafsir Surah Al-Baqarah berpandukan kepada kitab tafsir Al-Quranul Azim yang disusun oleh Al-Imam Ibn Kathir rahimahullah. Tuan-tuan, sebagai mukaddimah, kita sudah melangkah ke tahun baru 1 Januari 2024. Alhamdulillah, kalau kita perhatikan pada malam tadi, di seluruh negara tidak ada sambutan ambang tahun baru. Dan malam tadi juga saya berkesempatan hadir ke majlis Darul Ihsan berselawat, di mana tuan-tuan di perkarangan Stadium Shah Alam. Dan pada malam tadi dipenuhi dengan qasidah selawat memuji Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga beberapa tausiah ataupun peringatan yang disampaikan oleh tetamu-tetamu jemputan kita, antaranya Ustaz Iqbal Zain dan sebagainya.
kesimpulan yang boleh kita ambil adalah kita sudah melangkah ke 1 tahun baru Masihi, tuan-tuan. Walaupun kita sebagai umat Islam mengikut yang utama kepada kita adalah kalender hijrah. Dan sekarang kita berada pada bulan Jamadil Akhir. Bermaksud selepas ini kita akan melangkah masuk ke bulan Rajab, kemudiannya Sya'ban, dan kemudiannya Ramadan, yang dijangka pada sekitar 12 Mac nanti insya-Allah. Tuan-tuan, walau bagaimanapun dari sudut dunia moden pada hari ini, kita tak boleh elak kerana pengurusan organisasi dan apa saja perancangan kita biasanya berlandaskan tahun Masihi. Jadi kerana itu saya yakin surau masjid apabila masuk ke tahun baru ini sudah pasti ada perancangan-perancangan yang telah diatur untuk kita memastikan surau dan masjid kita lebih imarah insya-Allah. Kami di Bandar Sarjana Putra berdekatan dengan Putra Haid sana, tuan-tuan, Elite Highway. Alhamdulillah masjid yang baru sudah dibuka pada September yang lepas. Jadi saya mengajaklah kalau tuan-tuan, puan-puan ada lalu singgah di belah-belah sana, jemputlah ke masjid baru kami itu, Masjid Bandar Sarjana Putra. Dan baru-baru ni kita jemput sahabat kita Nadir An-Nuri. Siapa Nadir ni, tuan-tuan? Satu-satunya rakyat Malaysia yang belajar dan menetap di Gaza, Palestin. Dan dia juga berkahwin dengan seorang balu syuhada. Jadi ibu tunggal ni dah ada 4 orang anak, yang sulung pun dah 23 tahun. Jadi Nadir ni mengambil keputusan mengahwini ibu tunggal ini. Ada 4 orang anak tiri, dan kemudian dengan ibu tunggal ini dia dapat 3 orang lagi anak yang baru lahir. Takdirnya ketika berlaku serangan Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober yang lepas oleh Hamas, kebetulan dia sedang menunaikan umrah di Mekah, Madinah. Jadi bila nak balik ke Gaza itu tidak dapat kerana sempadan ditutup. Dan buat masa ini dia masih lagi berada di Malaysia bersama dengan beberapa jawatan kuasanya dalam NGO Cinta Gaza Malaysia. Tuan-tuan, ada orang bertanya kenapa Hamas perlu serang Israel lagi. Yang akhirnya hari ini sudah 21 orang, 21,000 rakyat Palestin yang terkorban. Maknanya mereka cuba nak fikir logik dan rasional. Kalau Hamas tak serang, maka takkan ramai yang jadi korban. Tuan-tuan, kita tak tahu apa yang berlaku di tempat mereka. Sebagai orang luar, kita boleh melihat berdasarkan berita-berita yang kita baca. Tapi itu pun mungkin ada maklumat-maklumat yang tidak disampaikan secara telus dan tepat. Mereka yang lebih mengetahui tentang bumi mereka sendiri. Jadi tuan-tuan, sebenarnya dari satu sudut, rakyat Palestin, khususnya umat Islam di Palestin ini, yang berada sama ada di tebing barat ataupun di Gaza, bumi Gaza ini, serang ataupun tak serang Israel, keadaan tetap sama, tuan-tuan. Sudah 70 tahun mereka duduk dalam sebuah negara yang belum betul-betul diberikan pengiktirafan sebagai sebuah negara merdeka. Tanah air mereka dijajah, rumah mereka dirobohkan, kemudian dihalau daripada tanah air mereka. Seorang sahabat dibagi contoh, kita tuan-tuan ada rumah
depan rumah kita ni ada kawasan sedikitlah untuk diletakkan kenderaan. Katalah satu pagi kita nak keluar rumah ni, ada orang entah daripada mana letak kereta dia di depan rumah kita. Sampai kita nak keluar pun tersekat, terhalang. Dia pun tak tinggal nombor telefon dia. Tuan-tuan, perkara sekecil ini pun menimbulkan kemarahan kita. Sebab apa? Sebab orang yang tidak kita kenal tiba-tiba ambil tempat kita. Itu baru kawasan sedikit parking di hadapan rumah kita. Bayangkan umat Islam Palestin, tanah air mereka itu dirampas dan dijajah. Jadi sebab itu saya kata menjelang tahun baru Masihi ini, doa kita kepada umat Islam Palestin jangan putus, tuan-tuan. Teruskan berdoa sebagai tanda solidariti umat Islam seluruh dunia kepada rakyat Palestin, insya-Allah. Beberapa buah syarikat terkenal yang ada hubungan langsung dengan rejim Zionis Israel ini, dikhabarkan beberapa premis dan outlet mereka terpaksa ditutup dan mengalami kerugian. Kerana apa? Kerana kesatuan hati umat Islam yang memboikot produk-produk ini. Yang kedua, tuan-tuan, saya nak sebutkan bahawasanya sebagaimana dinyatakan oleh saudara Nadir An-Nuri dalam kuliah malam itu, antara tujuan utama Hamas menyerang kerana ingin menawan beberapa orang tawanan daripada Israel. Tuan-tuan, dengan tawanan itu mereka boleh untuk berunding dengan Israel dibebaskan tawanan rakyat Palestin yang berada di penjara-penjara Israel. Kalau tuan-tuan masih ingat, sekitar tahun 2014 begitu, ada seorang tentera bernama Gad Shalit. Dengan dibebaskan dia seorang yang menjadi tawanan tentera Hamas, maka dibebaskan 250 orang rakyat Palestin. Maknanya bebas satu dapat balik 250 orang. Jadi itu di antara misi ataupun objektif utama mereka. Kenapa mereka melancarkan Taufan Al-Aqsa pada 7 Oktober yang lepas. Yang kedua, tuan-tuan, kerana untuk menyedarkan negara-negara Arab yang sudah mula nak melakukan hubungan normalisasi dengan Israel, termasuk beberapa negara besar seperti Arab Saudi, UAE dan sebagainya. Hasil daripada serangan ini, akhirnya mereka terpaksa tarik handbrake, tangguh dahulu perjanjian dengan Israel ini. Maknanya kalau tidak dibuat serangan ini, nescaya negara Arab lebih jauh lagi mereka akan mengadakan hubungan diplomatik dengan Israel ini. Jadi dengan itu, tuan-tuan, saya katakan apabila kita menyambut tahun baru 2024 ini, apakah yang boleh kita persiapkan? Apa yang boleh menjadi panduan dan pengajaran kepada kita umat Islam? Kalau kita lihat kepada beberapa ayat daripada Al-Quran, antaranya surah Al-Hasyr, yang saya yakin tuan-tuan biasa melazimi akhir surah ini, yang kita baca dengan beberapa ayat itu, "Lau anzalna hadzal Qur'an ala jabalin la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah," sampai hujungnya. Tapi yang saya nak sebut, kerana kita mengambil kira kita melangkah tahun baru ini, ayat 18, ayat 19 dan ayat 20 daripada surah Al-Hasyr ini, Allah menyatakan, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan mengerjakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya.
wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Dan hendaklah tiap-tiap diri melihat dan memerhatikan apa yang ia telah sediakan dari amal-amalnya untuk hari esok, yakni hari akhirat. Jadi dengan kata lain, bila kita melangkah ke hari yang baru tuan-tuan, ataupun tahun yang baru, sebenarnya kita makin dekat dengan kematian. Ini perkara yang tidak boleh kita sangkal. Tak ada orang boleh dabik dada, makin dia sambut hari yang baru, makin dia melangkah masuk tahun yang baru, dia makin jauh daripada kematian. Hakikat yang sebenar, usia kita makin bertambah dan kita makin hampir dengan kematian. Jadi Allah ingatkan kepada orang beriman, cuba tengok apa persiapan kamu dengan amal-amal yang boleh membantu kamu untuk hari akhirat kamu, yang dipanggil sebagai lighadin, maknanya untuk hari esok, dengan merujuk kepada hari akhirat. Baru-baru ni sahabat kami, rakan sebilik haji tuan-tuan, meninggal dunia. Kami bertujuh. Jadi bila dah meninggal seorang, tinggal 6. Yang mungkin sedikit kami pun rasa galat kerana dapat berita ni. Contoh, hari ni meninggal tuan-tuan, katalah semalam meninggal, pagi ni baru dapat tahu. Kita pun tak adalah nak salahkan isterinya sebab apa, mungkin kerana sibuk dengan urusan jenazah waktu itu. Tapi nak ceritanya, kami rakan-rakan sendiri ni terkejut sebab apa? Pagi ini contohnya semalam meninggal, isterinya mesej kata arwah dah meninggal semalam. Tuan-tuan, bagaimana cara arwah ni meninggal? Dia dah tak sihat 2-3 hari. Pada pagi hari kematian itu, dia sempat untuk solat subuh berjamaah di masjid. Balik sekejap rehat, dalam sekitar jam 9.30 begitu, bangun balik untuk ke bilik air, ambil wuduk untuk solat sunat duha. Dan oleh kerana tak larat, maka solat dalam keadaan duduk. Dan waktu itulah isteri perhatikan macam tak berapa stabil suaminya ini. Dia pangkuk, ditahan di belakang, akhirnya melerit ke tepi dan meninggal dunia. Jadi yang saya nak sebutkan, kata isteri arwah ni apa? Ustaz, saya puas hati sebab dapat bersama sampai saat akhir kematian suami saya. Dan kita yang dengar ni pun tuan-tuan, rasa sebab dan rasa alhamdulillah kerana Allah memudahkan urusannya. Jadi daripada urusan pengemumian ini sampailah selesai itu, semuanya dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang saya nak sebut adalah penyaksian kami kepada arwah ini sepanjang kami lebih kurang 30-40 hari di Mekah, di Madinah itu. Seorang sahabat sebilik yang sangat kita kata sangat mesra, mudah didekati, jarang nak marah, mudah tersenyum, suka belanja kawan sebilik, dan kalau ada isu-isu perkara yang tak jelas tentang agama, biasa akan ditanya kepada saya juga, selain daripada ustaz-ustaz yang lain. Jadi saya katakan dalam bab ini, mudah-mudahan itu sebagai pengajaran kepada kita tuan-tuan. Kalau kita melazimi amalan yang baik, istiqamah sampai hujung hayat kita, mudah-mudahan begitulah Allah akan jemput kita, insya-Allah. Amin. Kemudian Allah sebut lagi, wattaqullah innallaha khabirum bima ta'malun. Bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah amat meliputi pengetahuannya akan segala yang kamu kerjakan. Tuan-tuan, hari ini satu perkara yang kita buat di sebalik pengetahuan manusia yang lain,
Walaupun manusia yang lain tidak tahu, tetapi pada ilmu Allah Subhanahu wa taala tetap diketahui oleh Allah. Jadi kita tak boleh nak elak, tuan-tuan. Kita buat secara terang ke, secara sembunyi ke, dalam keadaan ramai ataupun bersendirian, semuanya dalam liputan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Sebab tu kita baca surah Al-Infitar pada juzuk Amma. Allah kata apa? Allah kata, wa inna alaikum lahafizin. Sesungguhnya pada kamu itu, wahai manusia, ada malaikat hafazah, malaikat penjaga. Kiraman katibin. Mereka itu dimuliakan lagi mencatat apa yang kamu lakukan. Ya'lamuna ma taf'alun, dan mereka mengetahui apa yang kamu lakukan. Jadi bayangkan, selain daripada Allah Subhanahu wa taala, malaikat pun sentiasa bersama dengan kita. Cuma Nabi pesan begini, dalam sepotong hadis Nabi kata begini, hormatlah dan malulah kepada malaikat-malaikat penjaga, malaikat hafazah ini. Mereka ini mulia lagi mencatat. Mereka akan sentiasa bersama dengan kamu kecuali dalam beberapa keadaan. Yang pertama, ketika kita sedang mandi, tuan-tuan. Yang kedua, ketika sedang berjunub. Yang ketiga, ketika sedang buang air besar. Dan yang keempat, ketika kita sedang melakukan hubungan suami isteri misalnya. Jadi kata Nabi SAW, kalau kamu mandi di tempat yang lapang, maka berlindunglah di balik dinding, atau di balik unta, atau di balik saudaranya sendiri. Dengan kata lain, Nabi pesan, kalau nak mandi pun jangan mandi telanjang, tuan-tuan. Ada satu kisah, 2 orang pemuda kita pergi ke Jakarta bercuti. Mereka dah tempah bilik hotel. Masuk saja bilik hotel ni, seronoklah sebab bilik pun elok, luas dan selesa. Masalah timbul bila tengok bilik air, tuan-tuan. Bilik airnya transparent. Jadi kalau siapa yang mandi kat dalam, buang air kat dalam ke, yang luar ni nampak, tuan-tuan. Jadi pakat bincang, macam mana kita ni? Kalau aku mandi, engkau tengok. Kalau kau pula mandi, aku pula tengok. Jadi akhirnya kawan ini, salah seorang kawan ni bagi cadangan. Ginilah, kita mandi sekali je lah, senang. Tuan-tuan, nak ceritanya, pengajarannya apa? Hatta ketika kita mandi ini pun, walaupun orang tak nampak, dalam bilik air yang tertutup, sebaiknya adalah kita memakai kain basahan, menutup aurat yang paling minimum. Yang paling penting itu kemaluan kita depan dan belakang, sebagai tanda kita hormat kepada para malaikat yang tidak bersama dengan kita waktu itu. Sidang jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian ayat yang ke-19 Allah sebut lagi, wala takunu kalladzina nasullah fa'ansahum anfusahum. Dan janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang telah melupakan perintah-perintah Allah, lalu Allah menjadikan mereka melupakan amal-amal yang baik untuk menyelamatkan diri mereka. Kita ni, tuan-tuan, kita nak minta supaya Allah sentiasa bersama dengan kita. Jadi antara kaedahnya, sebagaimana pesanan Nabi SAW, ihfazillah yahfazka. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Macam mana nak jaga Allah ni? Dengan maksud, kata para ulama, menjaga perintah Allah, tunduk dan taat menunaikan segala perintahnya dan meninggalkan larangannya. Maka saat itu Allah akan menjaga kamu. Kita pun biasa dipesan,
Ingat Allah ketika waktu kita senang, nescaya Allah akan ingat kita pada waktu kita susah. Tabiat fitrah manusia ni macam mana tuan-tuan? Waktu kita susah, baru kita ingat Allah. Betul tidak? Bila kita senang, bila kita ada kemudahan, kesenangan, banyaknya nikmat Allah bagi sampai kita lupa ni tuan-tuan, biasanya kita akan lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam ayat ini Allah mengingatkan kepada kita, jangan kita jadi seperti orang yang melupakan perintah-perintah Allah. Nanti kata Allah, Allah akan menjadikan mereka lupa untuk mengerjakan amal-amal kebaikan. Sebab tu saya bagi contoh tuan-tuan. Kalau kita nak tanya dia, kita muhasabah balik menjelang tahun baru 2024 ni, kita dengan Allah ni agak-agak hubungan kita ni macam mana? Kalau kita nisbah dengan line internet hari ni tuan-tuan, kita ada wifi kat rumah masing-masing, line tu agak-agak stabil ke ataupun selalu putus-putus? Kalau stabil, laju, Alhamdulillah. Tapi kalau putus-putus, bahkan biasa pula keluar not connected, tak bersambung tuan-tuan, ini nyanya tuan-tuan. Suatu kita kena renung balik, muhasabah balik. Apabila kita dengan satu amal ini, Allah mudahkan kita untuk melaksanakan amal tersebut, mudah-mudahan itu tanda Allah ingat pada kita. Kita bimbang tuan-tuan, kalau kita makin hanyut, makin jauh daripada Allah, itu sebagai tanda Allah makin lupakan kita dan Allah tak ingat pun pada kita. Na'udzubillah min zalik. Sebab tu antara yang dipesan pada malam tadi dalam tausiah sempena Darul Ihsan berselawat itu tuan-tuan, yang pertama yang dipesan pada kita, jangan tinggal Al-Quran. Jangan tinggal selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan tinggal zikrullah. Ini antara makanan rohani kita, makanan hati kita, dan waktu yang sama benteng kepada diri kita dalam menghadapi apa saja ujian, cabaran, musibah yang akan mendatang. Ada seorang ilmuwan buat contoh begini tuan-tuan. Dibayangkan 3 jenis manusia bila dapat ujian, macam mana respon mereka terhadap satu ujian itu. Yang pertama, seorang budak kecil. Ketika mana diminta untuk dia ni diinjek, katalah kena injek, injek vaksin ke apa, sebab nak elakkan sakit. Jadi puas tuan-tuan, puas pegang, maklumlah budak kecil nak kena injek tuan-tuan. Macam kita hari ni kalau tengok anak-anak cucu kita nak bersunat, walaupun masa mula-mula dia datang daftar diri tu, dia seronok sebab apa? Kena mandi dengan pilih bomba tuan-tuan. Tapi lepas tu dia paling awal cabut. Sebab apa? Takut kena sunat. Jadi bayangkan budak kecil ni, katalah dipegang mengonta-onta tuan-tuan, bila diinjek, habis injek ni tuan-tuan, dia marah-marahkan doktor. Kenapa injek saya? Sakit tahu tak? Ini budak kecil tuan-tuan. Yang kedua, katalah ada seorang remaja diinjek. Habis daripada kena injek tu sakit, tapi dia tahan. Kemudian dia pun berlalu begitu saja daripada doktor. Yang ketiga tuan-tuan, seorang dewasa juga diinjek oleh doktor ini. Habis diinjek, disuntik, maka disebut apa pada doktor tersebut? Walaupun sakit, tapi kerana dia tahu dengan injek itu boleh selamatkan dia daripada penyakit yang lebih besar, maka dia kata, doktor, terima kasih. Tuan-tuan, apa bayangan 3 jenis manusia tadi? Apabila kita hubung kaitkan, bagaimana respon kita
bila datang satu ujian ataupun musibah. Yang kanak-kanak tadi kita bayangkan seorang manusia bila dia kena uji dengan Allah, dia mengeluh. Dia marah balik pada Allah. Kenapa aku yang kena? Kenapa tak orang lain? Baru ni ada seorang sahabat, dia beritahu saya, Ustaz, saya berhutang dekat lebih daripada RM10,000 dan nak kena bayar alung dalam masa terdekat. Kalau Ustaz boleh bantu, Ustaz tolonglah saya. Saya kata saya nak bantu semua memang tak dapatlah, tapi kita cubalah usaha carikan siapa yang boleh bantu. Tuan-tuan, kadang-kadang bila kita sendiri tak dapat nak tolong secara terus, direct, maka kita usahakan cari siapa yang boleh bantu hamba Allah ni. Saya hubungi sahabat saya di pusat zakat. Kemudian kebetulan kita faham bila kata orang berhutang ni termasuk asnaf zakat yang dipanggil sebagai al-gharimin. Tuan-tuan, saya beritahu dia, bang, boleh tak bantu sahabat kita ni, kebetulan dia berhutang dan nak kena bayar hutang segera dengan alung. Selang 4-5 jam, tuan-tuan, sahabat saya beritahu, ni ada orang nak bantu lebih kurang separuh daripada apa yang dia berhutang. Tuan-tuan, nak ceritanya, kadang-kadang bila orang diuji ni, dia tak sabar, dia mengeluh. Ni sama macam budak kecil yang awal tadi. Yang kedua, tuan-tuan, adalah bayangan remaja tadi, seorang yang bila diuji, walaupun sakit, dia sabar. Sebab tu bila kita kena uji ni, tuan-tuan, memang kita kena banyak sabar. Sahabat-sahabat kita di pantai timur baru lepas banjir, tuan-tuan. Alhamdulillah, banjir dah mula surut, ramai dah pulang balik ke rumah. Tapi nak ceritanya, bila banjir baru-baru ini memang ramai yang terkesan sebab banyak harta benda yang musnah. Jadi mereka sabar. Itu bayangan remaja yang kedua tadi. Yang ketiga, tuan-tuan, lelaki dewasa ataupun orang dewasa bila kena injek dengan doktor, dia boleh ucap pula terima kasih pada doktor ni. Ini bayangan siapa? Seorang hamba Allah yang mana apabila diuji, bukan setakat dia sabar, bahkan dia redha, tuan-tuan. Dan redha ini tingkatan iman yang paling tinggi. Dan ini yang ada pada umat Islam Palestin. Suatu saya kata nak tengok kualiti umat Islam akhir zaman, yang mungkin kalau tak sepenuhnya macam zaman para sahabat Nabi SAW, sekurang-kurangnya ini contoh kualiti umat Islam yang bagi kita terbaik, tuan-tuan. Kita biasa didedahkan nak jadi tentera Hamas itu kena hafaz 30 juzuk Al-Quran. Kena ikut latihan-latihan dengan disiplin, tuan-tuan, tak boleh mengelat. Dan hari ini penghafaz Al-Quran terbanyak berada di mana? Di bumi Palestin, tuan-tuan. Seawal 4-5 tahun anak-anak ini sudah mula hafaz Al-Quran. Sebab itu bila rumah mereka dibom, tak ada apa lagi yang tinggal. Mereka boleh cakap, Alhamdulillah, segala puji bagi Allah, ini takdir Allah ke atas saya, di atas dunia ini. Masya Allah. Maknanya, tuan-tuan, kita nak boleh sampai tahap ini, wallahu a'lam bissawab. Tapi itulah keyakinan mereka, tingginya tawakal dan pergantungan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama dengan orang yang ketiga tadi, walaupun diuji, walaupun sakit, tetapi masih boleh mengucapkan terima kasih kepada doktor. Sebagai bayangan bila seorang hamba itu diuji, maka dia masih boleh mengucapkan syukur ya Allah di atas ujian ini. Subhanallah. Sidang jemaah dirahmati Allah sekalian, ayat yang ke-20 Allah sebut pula, la yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Tidaklah sama
ahli neraka dan ahli syurga. Kalau ditanya soalan ini pada kita pun tuan-tuan, agak-agak kita nak jawab apa? Sama ke tidak ahli neraka dan ahli syurga? Sekali-kali tidak sama. Allah jawab balik, Allah kata, Ashabul jannah humul faizun. Ahli syurga adalah orang-orang yang beroleh kemenangan dengan maksud mendapat segala yang diingini. Tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, sebab tu saya kata kadang-kadang ada benda dekat dunia yang kita nak sangat, kita hajat sangat, tapi Allah belum izin. Sebab mungkin atas sebab yang kita baca juga dalam surah Al-Baqarah itu, asa an tuhibbu syai'an wa huwa karhul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi ada benda yang kamu seronok, benda yang kamu nak sangat, tapi itu tak baik untuk kamu. Boleh jadi sebaliknya ada benda yang kamu tak suka, tapi itulah benda yang baik untuk kamu. Jadi tuan-tuan, kita renung balik, muhasabah balik. Sepanjang tahun lepas, tahun-tahun sebelum ini, memang mungkin ada hajat kita, azam kita, benda yang kita nak belum tercapai. Tapi tak apa, sabar, teruskan usaha. Dan saya nak bayangkan tuan-tuan, dalam hidup ini tidak ada benda yang paling besar yang kita nak daripada Allah Subhanahu wa taala melainkan redha Allah Subhanahu wa taala. Baru ni Pak Long saya meninggal tuan-tuan. Pak Long saya ni maknanya abang kepada ayah saya, pada usia 75 tahun. Dan saya dah sebut baru-baru ni, adik-beradik ayah saya ni 10 orang. Kalau ikut sebelum ni, semua sihat-sihat semuanya. Maknanya yang sulung 75 Pak Long ni, yang paling bongsu pun dah 60. Jadi bila meninggal seorang, daripada 10 tinggal 9. Jadi sekarang ni ayah saya lah jadi yang paling tua dalam adik-beradik dia. Yang saya nak sebutkan, ketika sebelum nak kebumikan jenazah arwah Pak Long ini, nenek saya ni masih ada, masih hidup lagi tuan-tuan. Agak-agak berapa umur, saya dah sebut lagi tu. Masuk tahun ni, kalau tahun baru ni 96 tuan-tuan. Jadi bayangkan waktu itu bila nak kebumi jenazah, sebelum nak kebumi tu, adik-beradik ayah yang lain ni beritahu apa, mak ni anak mak yang sulung ni dah tak ada, dah meninggal dunia. Maknanya mak ni menyaksikan anak ni pergi dulu daripada dia. Tuan-tuan, dalam hidup ni kita tak boleh nak jangka. Bila takdir Allah tentang ajal ni, boleh jadi kadang-kadang anak kita pergi dulu, boleh jadi kita pergi dulu. Baru ni seorang sahabat, anaknya yang baru melahirkan anak, maknanya anak perempuan, meninggal dunia. Tak berapa lama kemudian cucunya pula meninggal dunia. Bayangkan dua kematian dalam tempoh yang terdekat. Jadi apa yang saya nak bayangkan bahawasanya ujian-ujian dalam kehidupan itu menguji kepada kita sama ada kita makin dekat dengan Allah ataupun kita makin jauh dengan Allah. Bahkan seseorang yang banyak diuji, antara tanda kata Nabi SAW, Allah nakkan kebaikan untuknya. Sebagaimana Nabi kata, anak Adam itu akan diuji sampai sebelum dia mati, dengan tujuan dihapuskan dosa-dosanya. Mudah-mudahan bila dia balik kepada Allah dalam keadaan yang bersih, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, bila Allah kata tak sama ahli syurga dengan ahli neraka, bahkan ahli syurga ni beroleh kemenangan dan dapat apa yang diingini, maka kita tanam dalam keyakinan hati kita, tak apa, ada benda yang mungkin tak dapat atas dunia, Allah akan bagi di akhirat nanti, insya-Allah.
baru ni ada satu kisah, yang ni pengajaran bersama tuan-tuan. Ada seorang hamba Allah nak berkahwin. Bukan baru nak berkahwin, nak berkahwin lagi tuan-tuan. Jadi bila nak berkahwin lagi ni, dalam enactment undang-undang keluarga Islam dalam negara kita, maknanya seorang suami memang kena dapat keizinan isteri pertama untuk berpoligami. Cuma saya difahamkan ada beberapa negeri yang tidak perlu, antaranya Perlis. Nanti boleh cek balik. Tuan-tuan, kenapa? Sebab hakim akan panggil suami dan isteri ni, hakim akan tanya dari sudut pendapatan, kemampuan, sebelum hakim benarkan untuk kebenaran berpoligami dan dipersetujui oleh isteri pertama. Tuan-tuan, kebetulan isu ini adalah melibatkan seorang suami nak berkahwin lagi, tapi dia melakukan beberapa perkara yang tidak jujur dan tidak amanah. Maksudnya apa tuan-tuan? Ada pemalsuan dokumen. Jadi kebetulan nak jadi ceritanya, yang suami ini sepupu kepada sahabat kami. Dan kemudiannya bila dia nak menikah ni tuan-tuan, nak menikah di mana? Di Bandar Sarjana Putra, tempat saya tuan-tuan. Dan juru nikah tu pula sahabat kita. Saya pun tanya sahabat saya, Ustaz tahu tak ni kisah ni? Dia kata, saya pun tak pasti, tapi kalau ada isu berbangkit, kena selesai sebelum majlis akad nikah yang akan dibuat, contohnya tuan-tuan, malam ini. Tuan-tuan, sepanjang hari itu dibuat semakan cross check. Sebab dia duduk Terengganu, tapi dia guna alamat wilayah, dapat kebenaran nikah daripada wilayah Jawi. Kemudian nak buat nikah pula dekat Sarjana Putra dalam daerah Kuala Langat, bawah pentadbiran JAIS. Jadi bila cross check maklumat ni tuan-tuan, kita ni di peringkat JAKIM ada satu sistem dengan melibatkan beberapa buah negeri, namanya Sistem Pengurusan Perkahwinan Islam Malaysia, SPIM. Jadi masuk aja nombor IC, boleh tahu hamba Allah ni dah pernah kahwin ke, dah pernah bercerai ke, macam mana. Maklumatnya lengkap tuan-tuan. Jadi tuan pengurusi tak boleh nak bohong. Sebab maklumat tu dah ada. Jadi nak ceritanya, bila dibuat cross check, rupa-rupanya betul. Memang yang hamba Allah ni dia dah berkahwin pun, cuma dalam dokumen dia kata dia teruna. Jadi akhirnya tuan-tuan, bila dapat tahu perkara ini, kebenaran nikah ni ditarik balik, majlis akad nikah dibatalkan. Bahkan kalau dia tak buat permohonan maaf kepada pihak jawatan agama, maka dia boleh didakwa kerana apa? Pemalsuan dokumen. Cuma saya difahamkan malam itu majlis berlangsung jugalah, tapi bertukar daripada majlis akad nikah jadi majlis doa selamat tuan-tuan. Sebab makanan dah ditempah. Jadi pesanan saya kepada diri saya sendiri dan kepada tuan-tuan haji depan saya ni, kalau nak tambah seorang lagi, ikutlah prosedur. Yang memang dia pun tahu, Ustaz, kalau ikut prosedur memang sampai ke mati saya tak dapat, Ustaz. Itu yang ada seorang ustaz, dia buat lawak lah. Dia kata, bila orang lelaki nak poligami, nak minta izin isteri pertama, maka antara yang nak dapat ni cap jari isteri. Jadi pagi tu dibawa jumpa Tok Qadhi, dapat cap jari. Tapi Tok Qadhi kata lain macam pula besarnya. Jadi Tok Qadhi tanya, ni cap jari mana pula? Ni cap jari ibu kaki isteri saya, Tok Qadhi. Allahu Akbar. Tak dapat cap jari tangan pun, cap jari ibu kaki pun jadi. Yang kedua kata dia, kes yang lain pula, kata dia pada Tok Qadhi, saya ni isteri dah pesan, kalau abang nikah seorang lagi, saya kerat nanti. Jadi ramailah orang lelaki, kata Tok Qadhi, malam tu tidur menonggeng tuan-tuan. Takut kena kerat. Jadi saya nak ceritanya maksudnya apa? Maksudnya, kalau kita betul-betul nak berpoligami, ikut cara yang betul.
bincang gunding elok-elok. Kerana itu saya sebut dalam hal ini, kalau betul caranya, insya-Allah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Sebagai kesimpulan, tak sempat kita masuk tafsir surah Al-Baqarah. Sebagai kesimpulan, tuan-tuan, kita tengok sedikit surah Al-Bayyinah. Ayat yang ke-6 Allah kata apa? Innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikin fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya mereka yang kufur di kalangan ahli kitab dan orang-orang musyrik, mereka akan ditempatkan di dalam neraka Jahannam, mereka kekal di dalamnya, dan mereka itulah seburuk-buruk ataupun sejahat-jahat makhluk. Tuan-tuan, yang panggil ni siapa? Allah. Allah kata di kalangan ahli kitab, mana-mana yang kufur, yang menyeleweng daripada ajaran asal Taurat dan Injil itu, tapi bila datang Nabi SAW, mereka kena beriman dengan Nabi. Kemudian orang-orang yang musyrik, yang menyentuhkan Allah dengan berhala yang mereka sembah, mereka itu tempatnya dalam neraka Jahannam. Dan mereka itulah panggilan Allah pada mereka, sejahat-jahat makhluk. Saya sebut Al-Quran ni hidup, tuan-tuan. Sebab itu bila kita baca ayat ni, dia sesuai pada setiap masa dan zaman. Kerana itu dalam kaedah ulum tafsir, ilmu tafsir ni disebut oleh para ulama al-ibrah bi umumil lafzi laisa bi khususin sabab. Pengajaran itu diambil berdasarkan keumuman lafaz, bukan semata-mata sebab turun yang khusus. Jadi walaupun ayat ni ada sebab turunnya, asbabun nuzul, tetapi kita kata bila kita relate dengan apa yang ada pada hari ini, kita boleh nampak. Tuan-tuan, agak-agak ayat ni nak tuju pada siapa dalam dunia pada hari ini. Baru ni kita nampak satu video bekas-bekas tentera Zionis Israel yang umur dah 60-70. Bila tanya pada mereka, apa pengalaman kamu semua dalam perang bersama dengan rakyat Palestin? Kata mereka ada seorang tu, saya bunuh rakyat Palestin secara beramai-ramai, tanpa rasa menyesal sedikit pun, tuan-tuan. Ada seorang lagi pula kata, saya ludah mayat yang telah mati di kalangan rakyat Palestin. Seorang lagi kata, saya rogol orang-orang perempuan di kalangan rakyat Palestin. Tuan-tuan, bagi mereka ini kita doakan balasannya setimpal daripada Allah ke atas mereka, seperti yang Allah nyatakan pada ayat yang ke-6 daripada surah Al-Bayyinah ini, insya-Allah. Amin. Sebab apa? Mereka lah sejahat-jahat makhluk. Kemudian Allah sebut pada ayat yang ke-7, Allah kata, innal ladzina amanu wa 'amilus solihat ulaika hum khairul bariyah. Sesungguhnya orang-orang beriman dan yang beramal soleh, mereka itulah sebaik-baik makhluk. Nampak tak, tuan-tuan? Ayat 6 Allah kata, orang yang kufur daripada ahli kitab dan juga mereka yang musyrik itu syarrul bariyah, sejahat-jahat makhluk. Orang beriman dan beramal soleh, Allah kata apa? Khairul bariyah, sebaik-baik makhluk. Syar artinya jahat, syarrul. Khairun artinya baik. Jadi lawan kepada jahat adalah baik. Tuan-tuan, saya ingat kebetulan di masa belajar dulu ada seorang sahabat, nama isterinya Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk. Saya pun sajalah canon ke dia, saya kata, Syekh, beruntung entah. Nama isteri Khairul Bariyah, sebaik-baik makhluk. Tak ada dah makhluk paling baik melainkan isteri entah, Syekh. Sebab apa? Nama pun Khairul Bariyah. Jadi kita ni, tuan-tuan, kadang-kadang nama ni pun mainkan peranan yang penting. Sebab apa? Ia doa untuk kita.
Ada seorang saya jumpa namanya apa? Narul. Allahu Akbar. Narul ni artinya api. Jadi saya kata kalau tambah nama entah belakang ni Narul Jahim, Narul Jahannam, komplit. Apa dia? Api Jahannam, tuan-tuan. Na'udzubillah min zalik. Jadi suatu saya kata, nama-nama yang bawa erti yang tak baik ni pun kalau boleh usahakan tukar di Jabatan Pendaftaran Negara, itu yang paling baik. Supaya apa? Supaya ada maksud nama yang baik kepada nama kita ni, insya-Allah. Kemudian Allah kata pada ayat yang ke-8 sebagai penutup kuliah kita pada pagi ini, apa yang Allah janjikan kepada orang beriman dan beramal soleh. Jazaohum inda rabbihim jannatu adnin tajri min tahtihal anhar. Balasan untuk mereka pada sisi Tuhan mereka adalah syurga Adnin sebagai tempat tinggal yang tetap. Mengalir di bawahnya beberapa syurga, beberapa sungai. Khalidina fiha abada, mereka kekal di dalamnya. Radhiyallahu anhum wa radu an, Allah redha ke atas mereka dan mereka juga redha di atas nikmat pemberian Allah. Mereka bersyukur banyak-banyak pada Allah. Kemudian Allah kata, dzalika liman khasyiya rabbah. Yang demikian itu adalah balasan bagi orang yang takut kepada Tuhannya. Tuan-tuan, sebab tu para sahabat digelar apa? Radhiyallahu anhum. Orang-orang yang Allah redha ke atas mereka. Kita ni wallahu alam bisawab, tapi kita mintalah Allah juga redha ke atas kita, insya-Allah. Malam tadi bila kami hadir tu tuan-tuan, dekat stage tu ada kumpulan-kumpulan qasidah yang berselawat dan habib-habib yang menyampaikan tausiah peringatan. Isi saya sebut, bang, agaknya kita kalau dalam syurga nanti, kalau bayangkan Nabi tu atas stage, tak dapat duduk sebelah Nabi atas stage pun, dapat tengok wajah Nabi pun, jadilah, insya-Allah. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan dengan asbab kita banyakkan selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam menjadi asbab untuk kita mendapat syafaat baginda dan berdamping dengan baginda dalam syurga nanti, insya-Allah. Amin. Itulah harapan kita pada tahun baru 2024, tahun masih ini. Mudah-mudahan Allah makbulkan segala doa dan hajat kita. Allah permudahkan urusan kita. Allah berkati rezeki kita. Dan Allah kurniakan rahmat dan redha-Nya kepada kita seluruhnya, insya-Allah. Amin. Yang baik daripada Allah, yang lemah daripada diri sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatik wassahil lana abwaaba fadlik ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita tangguh dengan tasbih kafarah dan suratul asr. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.